warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua rakan-rakan. Hari ini saya Kartini binti Muhammad Yusof akan membentangkan perancangan pendidikan tajuk pelan penggantian pemimpin menjamin keberkesanan perancangan strategik di sekolah. Untuk start, kita dalam kajian ini membincangkan tentang pelan penggantian pemimpin di sekolah yang dapat mempengaruhi keberkesanan perancangan strategik. Pelan penggantian ini dapat memastikan kesinambungan kepimpinan sesuatu organisasi. Hal ini kerana pemimpin yang berkualiti dapat meningkatkan keberhasilan sekolah. Selain itu, melalui analisis dokumen, pengkaji dapat melihat terdapat hubungan yang positif antara pelan penggantian dengan perancangan strategik yang akan memberi kesan kepada prestasi sebuah sekolah itu. Sampel kajian adalah 2 jurnal yang dipilih dalam analisis kajian ini. Pelan penggantian pemimpin sekolah dibincangkan menggunakan teori penggantian kepimpinan yang dicadangkan oleh Rothwell 2010, manakala perancangan strategik menggunakan model perancangan strategik Bryson 2003. Dapatan ini menjadi panduan dan rujukanlah untuk pengkaji pada masa akan datang. Kita tengok ini adalah 2 jurnal yang dipilih, iaitu Effective Strategy for Succession Planning in Higher Education Institution dan juga Formulation and Monitoring Strategic Plans in a Public University and Analysis Strategy as Practice. Kita tengok dulu kepada pengenalan dalam jurnal ini. Kualiti kepimpinan di peringkat sekolah dilihat sebagai faktor utama dalam menjamin kualiti pendidikan di negara ini. Oleh itu, pemimpin ataupun takbir yang berkualiti perlu untuk memacu prestasi sekolah secara menyeluruh seiring dengan aspirasi anjakan 5 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025. Pemimpin sekolah sebagai ejen penggerak pelan strategik berkesan. Penggantian jawatan perlu dirancang secara teliti. Pelan penggantian ini perlu dilaksanakan secara pantas, terancang dan sistematik agar sistem sekolah diurus dengan kepimpinan yang baharu. Perancangan strategik pula merupakan satu daripada aspek yang diperlukan dalam menangani perubahan dalam sesebuah organisasi itu. Perancangan strategik sangat penting untuk meramalkan perkara yang terjadi pada masa akan datang. Menurut C. Redfield 2008, kecekapan prestasi tidak hanya bergantung kepada ketersediaan sumber kewangan sahaja untuk menampung perbelanjaan prestasi, tapi dengan adanya perancangan strategik yang kukuh dapat mengenal pasti matlamat secara tepat dan kaedah-kaedah pencapaiannya. Teori yang digunakan adalah teori Rothwell pada 2010 untuk menerangkan tentang pelan penggantian dan juga model perancangan strategik Bryson 2003 untuk melihat kepada perancangan strategik. Kita tengok teori Rothwell 2010. Rothwell 2010 dia memperkenalkan teori ini yang mana 7 langkah dikenal pasti bagi membuat perancangan dan pengurusan yang strategik. Tindakan yang harus dilakukan ialah dengan menilai kerja sekarang, menilai prestasi individu, menilai kerja pada masa depan, menilai potensi individu pada masa depan, mendapatkan jurang pembangunan dan juga menilai program perancangan penggantian itu sendiri. Teori yang digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem sekolah diurus dan dirancang untuk peralihan individu ke dalam kepimpinan itu sendiri. Fine dan Brahman 2006 menyatakan bahawa penggantian bagi pemimpin apabila tidak dirancang akan menyebabkan kesan negatif terhadap prestasi sekolah. Ini adalah 15 ciri program perancangan penggantian yang berkesan oleh teori Rothwell. Kita teruskan kepada model perancangan strategik Bryson 2003. Model ini telah dikhususkan untuk pembangunan sekolah yang melihat perancangan strategik dari proses yang melibatkan pra-perancangan, penentuan hala tuju organisasi, menganalisis kesetaraan, penentuan isu matlamat objektif, indeks prestasi utama dan juga sasaran organisasi, menentukan strategi pelan taktikal operasi, pelaksanaan strategi serta peringkat penilaian prestasi dan juga penambahbaikan. Bryson telah membahagikan perancangan kepada 7 fasa dengan mengambil kira mandat iaitu visi dan misi, persekitaran luaran, persekitaran dalaman, pelan taktikal, pelan operasi dan juga penilaian prestasi.
Kesemua elemen dalam fasa yang terlibat akan berlangsung secara berterusan dan menghasilkan suatu kitaran sehinggalah matlamat sesebuah organisasi itu tercapai. Okey, untuk kajian literature kita lihat kepada 3, iaitu yang pertamanya Baruch dan Pepel 2000, di mana pelan penggantian yang dan pengurusan merupakan ciri penting pengurusan kerjaya yang menjadi lebih efektif. Yang kedua, Wan 2001 mengenai sistem pengurusan penggantian dan prestasi sumber manusia. Manakala Mendy 2008 memperkenalkan beberapa indikator terhadap pelan penggantian, iaitu kebolehan mengenal pasti pemimpin baharu, kebolehan membangunkan pemimpin baharu, kebolehan memimpin mengenai kejayaan keuangan organisasi, kebolehan mengekalkan daya maju, kebolehan mengekalkan kompetensi utama dan juga kebolehan untuk memulakan perubahan pengurusan. Okey, kita tengok kepada dapatan kajian dalam analisis jurnal pertama perancangan penggantian sistematik telah dijalankan oleh Universiti A bagi memastikan kesinambungan kepimpinan itu. Okey, tahap komitmen di Universiti A adalah sangat tinggi. Semua ahli akademik dan ketangan pentadbir menunjukkan sikap positif terhadap program perancangan penggantian yang dilaksanakan di Universiti A. Terdapat 7 kriteria analisis penemuan yang disediakan oleh penyelidik, iaitu kedudukan kerja terlibat, penilaian mutu kerja, latihan, penilaian potensi calon dalaman dan calon luaran serta penambahbaikan untuk perancangan penggantian itu sendiri. Okey, manakala dalam analisis kedua pula kaitan perancangan kerja sebagai plan strategik yang dilaksanakan di Universiti Pengajian Tinggi Persekutuan Brazil IPT ya. 4 strategi pentadbiran digunakan, iaitu perancangan, penetapan strategi, pemantauan dan pembentukan strategi. Okey, strategi tersebut saling berkaitan bagi membentuk kitaran pentadbiran yang praktikal. Ini kerana setiap pentadbir di sebuah organisasi itu menetapkan perancangan yang strategik bagi mencapai matlamat melalui proses pemantauan dan penilaian yang lebih tersusun. Okey, ini adalah berkaitan 4 strategi pentadbiran ya. Raja dia. Okey, seterusnya perbincangan. Kita tengok kelayakan profession kepimpinan pendidikan kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders NPQEL telah menjadi sebagai prasyarat pengetua ataupun guru besar di Malaysia pada tahun 2014 lagi. Okey, inisiatif ini dapat meningkatkan kecekapan proses penggantian untuk mengenal pasti calon pelapis berdasarkan prestasi individu itu. Okey, sebuah sekolah diraja oleh pemimpin yang berkualiti sangat penting bagi menjamin keberkesanan perancangan strategik. Okey, hari ini kerana pemimpin yang bertanggungjawab dalam tadbir urus sekolah secara keseluruhan. Okey, ini disokong oleh Bush 2008 yang menekankan bahawa pentadbir bukan sahaja berperanan sebagai penyelesai konflik, pemimpin pengajaran, penganalisis keuangan, pegawai perhubungan, perancang, pegawai disiplin dan perunding, namun turut berhubung dengan murid, guru, staf pentadbir, ibu bapa dan juga komuniti setempat. Okey, menurut Bush and Jackson lagi, banyak negara percaya bahawa kepimpinan dan pengurusan guru besar atau pengetua yang baik akan meningkatkan standard pendidikan. Pemimpin yang berpotensi dapat mengamalkan perancangan strategik yang berkesan dari segi pengetahuan, keupayaan dan juga kemahiran. Ini bertepatan dengan pendapat Les Bell dan Daniel W.K. Chan 2005. Seterusnya kita tengok kepada isu-isu di Malaysia ya. Terdapat 2 isu di sini, iaitu sistem penggiliran kerja, yang mana masalah yang timbul melalui sistem ini adalah penempatan yang bias berdasarkan semangat kolonialisme. Bagi individu yang tidak sekepala atau menjadi saingan akan ditempatkan di jabatan atau bahagian yang akan menenggelamkan bakatnya, dan seterusnya menjatuhkan motivasi kerja individu tersebut. Sebaliknya, individu yang menjadi kroni akan ditempatkan di jabatan yang bahagian yang utama lah. Okey, yang kedua adalah syarat kenaikan pangkat. Okey, kaedah yang digunakan pakai perlu disesuaikan dengan matlamat dalam penggantian. Okey, bagi sistem kenaikan pangkat biasa, seorang pegawai perlu melalui ujian-ujian kompetensi seperti PDK, melalui penggiliran yang banyak dan akhirnya ditemuduga. Telah dikenal pasti oleh search community, akan diberi latihan khusus berdasarkan kekuatan dan bakat semula jadinya sebagaimana yang dicadangkan oleh
Dr. R.M. Fulmer, seorang pakar dalam pengurusan sumber manusia. Okey, apa implikasi terhadap sistem pendidikan? Okey. Institut Aminuddin Baki ataupun IAB perlulah menjalinkan kerjasama yang erat dengan universiti dalam negara maupun luar negara bagi meningkatkan kualiti para pentadbir sebagai pengurus dan pemimpin sekolah. Okey, pentadbir sekolah wajar diberi peluang untuk menuntut ilmu di universiti-universiti terpilih bagi menimba ilmu secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam memimpin organisasi sekolah pada masa akan datang. Okey, KPM dan IAB dapat mengenal pasti individu yang betul-betul berpotensi dengan mengambil kira pengalaman mereka dalam bidang pendidikan. Okey, kerjasama Majlis Guru Besar atau MGB, Majlis Pengetua Sekolah Menengah MPSN dan KPM perlu dalam pengendalian mesyuarat, bengkel, kursus dan seminar. Untuk apa? Untuk memastikan adanya sumbangan sarang dari segi idea maupun cadangan yang bernas kerana pemimpin yang terlibat merupakan individu yang mempunyai pengalaman yang luas, ilmu yang tinggi serta merupakan pemimpin di sekolah masing-masing. Okey, kesimpulannya, strategi perancangan penggantian pemimpin yang terancang dan sistematik akan dapat memastikan pentadbir khususnya pengetua dan guru besar di Malaysia mempunyai ilmu, berdaya saing, mempunyai kualiti dan potensi dalam memimpin organisasi sekolah. Okay, kajian ini mendapati bahawa perancangan penggantian yang baik melibatkan sistem merekrut dan memilih pemimpin, bagaimana mengurus pembangunan pemimpin pada masa hadapan dan apa yang dilakukan untuk memastikan kemampanan kepimpinan berkualiti semasa proses penggantian dari semasa ke semasa. Okay. Peranan ataupun sokongan pejabat pendidikan daerah, PPD, JPM, Kementerian Pendidikan Malaysia dan IAB menjadi tunggak kepada kejayaan pelaksanaan strategi pengurusan pelan penggantian pemimpin untuk dirancang secara tersusun dan sistematik. Okey, peranan rakam peningkatan sekolah ataupun SI partners dapat dijadikan sebagai satu sistem sokongan profesional atau mentoring yang formal untuk membantu pentadbir sekolah yang baru dilantik yang merupakan kelompok kebakaran yang boleh membantu dari segi kepimpinan sekolah. PGB yang dilantik akan lebih jelas dengan visi dan misi yang ditetapkan selain memainkan peranan sebagai pemimpin yang berketerampilan melalui pendekatan coaching and mentoring. Okey, itu saja. Ini adalah rujukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.